platform untuk kita berkuliah pada malam ini. Yang dirahmati, yang dikasihi seluruh pencinta ilmu, muslimin, muslimat yang telah pun sudi memilih untuk mengimarahkan kuliah kita pada malam ini. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dirafakkan kepada Allah Subhanahu Taala dengan limpah kurnia dan rahmatnya. Kita dapat bersama lagi dengan Al-Fadil Dr. Ashraf Suharin untuk mendengar syarah berkaitan dengan hadis-hadis sahih terbukti masa kini. Salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, ahli keluarga baginda, dan bagi memberkati kuliah maghrib kita pada malam ini, mari sama-sama kita bersama dengan yang berbahagia Al-Fadil Dr. Ashraf untuk membaca umul kitab. Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberkati kita berada di halaqah ilmu pada malam ini dan dipayungi oleh para malaikat, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan segala sukacita mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil Dr. Ashraf Suharin untuk menyampaikan syarah dari buku hadis sahih terbukti masa kini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana hab lana minas salihin ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wallahu musta'an. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, letakkan kerendahan, keikhlasan dalam hati dan jiwa kami ya Allah. Buang daripada hati kami rasa sombong, riak, takabur dan sebagainya ya Allah. Daripada bersarang dalam hati dan jiwa kami ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih pada puan pengurusi majlis bicara ilmu pada malam ini dan seluruh pimpinan, khususnya pada Puan Rosniati, Gemma Nur Iman dan seluruh yang hadir, pejuang agama Allah, pejuang ilmu yang mudah-mudahan dalam rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah izinkan pada malam ini kita bersua walaupun dalam keadaan maya. Biarlah dalam keadaan maya, kecanggihan teknologi, kecanggihan inilah kita gunakan untuk dekat dengan ilahi, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa zaman hari ini zaman fitnah. Bila sebut zaman fitnah, fitnah juga canggih, dosa juga canggih, viral sesuatu yang seolah-olah bila sebut zaman fitnah, zaman yang seolah-olah berlaku kita gadaikan agama demi keuntungan dunia yang sangat sedikit. Jadi insya-Allah pada malam ni melalui platform Gemma Nur Iman dan insya-Allah melalui platform TikTok. Hari ni zaman canggih ada TikTok. Saya live di TikTok juga. Begitu juga di Facebook Ustaz Ashraf. Jadi untuk saya berluaskan, mudah-mudahan boleh buka di TikTok Ustaz Ashraf. Begitu juga di Facebook yang bukan hanya di Gemma Nur Iman. Jadi saya mengharapkan daripada platform ini kita viralkan. Mudah-mudahan kebaikan ini juga viral. Kita juga pahala juga. Subhanallah, ada jariah pahala yang dapat ke kita insya-Allah mengalir. Kita doa mudah-mudahan pimpinan Gemma Nur Iman ini sampai bila-bila subhanallah dia menganjurkan majlis ilmu, dan anjuran ini juga subhanallah ada hati-hati yang disentuh. Ada sesuatu yang menyentuh hati-hati untuk kita sedar, untuk kita kembali dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, kita sambung berdasarkan buku ini. Hadis-hadis yang terbukti masa kini, yang ada buku ni boleh rujuk muka surat 134. Betul kan? Muka surat 134. Tajuk riba
berleluasa. Riba berleluasa. Betul kan? Mohon respon daripada admin. Betul Ustaz, betul. Okey, Alhamdulillah. Setiap minggu kita berkuliah dengan kitab ni. Mudah-mudahan setiap minggu juga akan menyelesaikan kitab ni. Sama ada kita yang selesai atau buku ni yang selesai itu aja. Allahu Akbar. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, Islam melarang dengan tegas amalan riba. Apapun keadaannya. Bila riba, alladzina yakuluna riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba wa halallahu halal wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Maksud dia apa? Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Hari ini bermain dalam kehidupan kita. Bermain dengan perniagaan kita. Bermain dengan subhanallah kehidupan kita seolah-olah tak lari dengan riba ni. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita teliti dengan sebaik-baiknya. Riba dari segi bahasa adalah tambahan atau kelebihan. Tambahan atau kelebihan. Sedangkan pengertian riba dari sudut syarak adalah pengambilan tambahan daripada harta pokok atau modal. Tambahan daripada pokok atau modal. Secara batil, secara zalim. Batil tu dalam keadaan sembunyi. Zalim juga ada pihak-pihak yang tertindas. Baik, bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran, cuba tengok surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat yang ke-130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Jangan kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Maksudnya apa dia? Amalan memakan riba secara berlipat ganda hanya dilakukan orang-orang yang tidak mempedulikan cara mencari harta. Akhir zaman orang tak peduli cara mencari harta, cara mencari rezeki dalam keadaan halal atau haram, serta tidak dapat membezakan antara yang halal dan yang haram, antara yang hak dan yang batil. Ingat, yang kita makan daripada sumber apa pun akan membentuk menjadi darah daging. Bayangkan yang kita makan, na'udzubillah min zalik, sesuatu yang haram akan membentuk daging, dan sesuatu yang haram itu juga menjadi bahan bakar di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini seluruh yang dirahmati Allah, kita muhasabah balik antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Doa ini diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kfini bihalalik, cukupkan aku dengan yang halal dan hindarkan daripada yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Dan bila sebut wa aghnini, kayakan aku dengan sesuatu yang kelebihan daripada engkau. Bermakna yang Allah anugerahkan dengan cara yang sangat-sangat baik. Dan ada satu zikir yang saya nak kongsikan, seluruh yang dirahmati Allah. Siapa yang tak nak kaya, tapi kita nak kaya dalam keadaan keberkatan. Kaya dalam keadaan keberkatan. Ya ghani, ya mughni, aghnini. Ya ghani, ya mughni, aghnini. Kita banyakkan zikir ini daripada Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang baik. Bermakna ya ghani, ya mughni, aghnini. Kita mohon Allah beri kekayaan dalam keadaan yang maha kaya. Mughni, yang maha kaya. Aghnini, kayakan aku dalam keadaan kebaikan, dalam keadaan keberkatan. Saya nak mengajak seluruh yang dirahmati Allah, kita cerita malam ini tentang riba. Dan saya nak petik satu nama tokoh, Abdullah ibni Mubarak. Abdullah ibnu Mubarak atau Ibn Mubarak. Boleh cek di Google bagaimana ulama yang hebat. Bagaimana ulama yang hebat dan seorang yang jutawan, seorang yang hartawan. Bagaimana keberkatan, subhanallah, kehidupan dia bukan hanya hebat daripada ilmu, fiqh dan sebagainya, tapi juga dia hebat bantu orang. Satu kisah, bagaimana dia pergi haji tanpa ke Mekah. Dia pergi haji, dapat title haji tanpa pergi haji. Subhanallah. Bagaimana dalam perjalanan sampai masa nak ke Mekah menunaikan haji, tiba-tiba ada satu orang susah, ibu tunggal. Dalam keadaan dia membantu ibu tunggal yang kelaparan, yang tak ada anak. Ni cerita ni biasa kita dengar. Subhanallah. Dia menyediakan makanan, dia bantu sampailah sibuk menguruskan orang yang susah ini. Apa yang berlaku? Seluruh yang dirahmati Allah, sampai kerja haji itu habis. Bila kerja haji habis, kawan-kawan
daripada kampung dia balik daripada menunaikan haji. Dia kata, dan dia sebut, aku tak pergi haji tahun ni. Subhanallah, orang kamu sebut, kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia, aku nampak dekat Arafah kau sedang beri minum, kau sedang beri makanan pada orang-orang yang sedang menunaikan jemaah haji, duduk di Arafah. Pelik dia, subhanallah. Bermakna apa? Orang yang baik ini, subhanallah, sampai satu tahap Allah gantikan malaikat menyerupai dia untuk beribadah. Sampai orang nampak dia ada di Mekah. Jadi hari ini kita nak hidup kita dalam keadaan keberkatan. Hidup kita dalam keadaan keberkatan. Bila sebut ada keberkatan, ada manfaat kebaikan. Bayangkan, subhanallah, Allah gambarkan malaikat menyerupai dia. Itu sebab hari ini kita kena muhasabah balik zaman fitnah, zaman yang keadaannya orang ada yang sanggup takut-takut diri kita juga terjebak, menggadaikan habuan dunia yang sedikit untuk, subhanallah, menggadaikan agama untuk habuan dunia yang sedikit ini. Saya pernah tegur seorang cashier, perempuan lah, dia berniaga di sebuah mall, dia jaga satu cashier. Tengok dekat tag nama dia tu pakai tudung, tapi dia tak bertudung. Saya tanya kenapakah tak pakai tudung. Kebetulan dia kenal saya, Ustaz. Terpaksa Ustaz, terpaksa. Kalau tak boleh dapat kerja. Majikan saya tak benarkan bertudung. Allahu Akbar. Saya tanya gaji berapa? Dalam 1,000 lebih. Dalam 1,200 macam tu. Allahu Akbar. Sanggup gadaikan agama, sanggup buat dosa, sanggup tinggalkan tanggungjawab. Subhanallah, demi untuk habuan. Jadi kita muhasabah sama-sama, kita renung balik, ada kaitan juga dengan riba yang kita nak cerita hari ini. Baik, riba boleh berlaku dalam apa dua jenis transaksi kewangan. Para ulama telah menetapkan haramnya bunga. Hari ini dekat bank, bunga. Ada sahabat saya, dia dulu, subhanallah, dia antara orang yang pakai kewangan Islamik lah. Dia kata, Ustaz, minta maaf saya sebut kalau saya dedahkan gambaran ini. Dekat Malaysia ni betul-betul yang mengamalkan Islamic banking, betul-betul bank Islam dan bank muamalat. Yang lain minta maaf, jujur saya katakan, dalam keadaan hanya sekadar top bank. Tapi Allahu Akbar, konvensional yang melibatkan kita pun dia, subhanallah, yang benar-benar bukan Islam. Hari ini kita nak ketulusan, kita nak kejujuran. Sebab apa? Kita punya keberkatan rezeki itu daripada apa yang kita jadikan sebagai muamalah. Yang kita jadikan sebagai jual beli dengan cara yang macam mana. Bila sebut riba, ini cara yang tidak telus. Bagaimana ada unsur gharar, sebab apa? Pelaburan yang tidak telus keadaannya. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, bukan saya nak ban mana-mana, tapi ini bila saya duduk dengan beberapa subhanallah pakar kewangan Islam yang betul-betul disebut, itulah bank tadi. Allahu Akbar. Baik, seluruh yang dirahmati Allah. Dalam dunia perbankan maupun pembiayaan kewangan, yakni loan, seperti 3%, 5% dan sebagainya. Dalam ajaran Islam, amalan riba merupakan dosa besar dan pelakunya dilabel sebagai kufur. Pelakunya sebagai kufur, engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, kita nampak ringan, tapi benda ini seolah-olah kufur. Kufur tu bukan kufur akidah, tapi seolah-olahnya dalam keadaan subhanallah tidak mensyukuri benar-benar apa yang Allah gambarkan pada dia. Na'udzubillah min zalik. Realiti kehidupan masa kini menunjukkan bahawa hampir semua sektor aspek kehidupan umat Islam tidak ada ruang untuk terlepas daripada amalan riba. Bahkan yang menjauhi riba juga bakal terkena getah, yakni abunya. Isyarat mengenai amalan riba yang bermaharajalela dalam kehidupan kaum muslimin ini sebenarnya telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok hadis ini, riwayat An-Nasa'i, yang bermaksud satu waktu nanti umatku pasti akan mengalami kesulitan hidup yang halal dan taib. Kesulitan hidup yang halal dan taib, yakni baik. Kesulitan dalam nak dapatkan rezeki yang halal dan yang baik. Pada zaman itu, semua manusia memakan riba. Yang tidak makan secara langsung akan terkena depunya. Allahu Akbar. Ingatan saya juga seluruh yang dirahmati Allah. Kita baca ingatan Nabi, kita dengar ingatan Nabi ni. Dulu Nabi sebut, hari ni benar-benar berlaku. Bagaimana pinjaman kita, loan kita,
Kadang benda kecil-kecil pun kita buat loan, adanya interest di situ juga. Subhanallah. Itu sebab saya cuba kumpul duit, kita nak beli cash. Nampak macam macam mewah, tak, tapi itulah untuk kita jaga-jaga daripada terjebak dengan riba ni. Dalam hadis yang lain riwayat Ibnu Majah, sesungguhnya akan datang pada manusia satu masa ketika itu tiada seorang pun antara kamu yang tidak akan memakan riba. Allahu Akbar. Dan sesiapa pun yang berusaha tidak memakannya, maka dia tetap akan terkena debu. Kita elak macam mana pun akan terjebak. Debu tu benda halus, benda tak nampak. Tak nak terjebak. Allahu Akbar. Auzubillah. Pada zaman ini, segala transaksi dilakukan atau bahkan dipaksa melalui bank. Pembayaran gaji di perusahaan-perusahaan, pembayaran cukai tanah, bil elektrik dan telefon yuran pengajian boleh dilakukan melalui bank. Makna secara online pun boleh jadi terjebak. Sistem yang dibuat tu. Demikian halnya dengan insurans dan kredit serta pembiayaan projek tertentu yang diusahakan dengan meminjam daripada bank. Semua proses tersebut dilakukan menerusi transaksi bank. Hal tersebut sudah termasuk bentuk transaksi riba dan mungkin inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan terkena debu riba melalui secara online, melalui bank tu secara langsung atau tidak langsung. Allahu Akbar. Dalam era moden kini, seluruh yang dirahmati Allah, terdapat banyak pintu dan ruang amalan riba dalam kehidupan umat Islam. Hal ini juga telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riba itu ada 73 jenis. Cuba ambil catatan yang tak ada buku ni, yang kita bolkan 73 jenis. Sedang dosa riba yang paling ringan daripada bermacam-macam riba adalah seperti seseorang yang menikahi, yakni berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Sampai gambaran begitu dosa orang yang memakan riba. Juga sabdanya, menjelang datangnya hari kiamat, amalan riba akan bermaharajalela. Macam hari ini, seluruh yang dirahmati Allah, kita diuji dengan subhanallah, iklim, kiamat iklim. Iklim kiamat, lebih kurang pusing itu je. Bagaimana cuaca fenomena El Nino. Sampaikan subhanallah dengan kepanasan melampau. Dalam keadaan 30 lebih. Di Mekah pun dah 40 lebih. Ni nak cerita Malaysia ni. Yang jarang-jarang berlaku. Allah Akbar, sampai satu tempat kering dah air tu. Bayangkan Dajjal ni nanti dia akan bawa air yang di offer untuk tukar agama ni. Gadaikan agama dengan untuk dapat kepentingan dunia ni yang sedikit, sangat sedikit. Ada ujian dengan kerosakan. Kita sebut beriman dengan Allah, fastaqim. Kita tetap istiqamah dengan apa yang kita sebut keimanan tu. Istiqamah dengan ibadah untuk kekuatan kita. Istiqamah dengan majlis ilmu untuk kita tak jauh daripada ingatan-ingatan Allah, ingatan-ingatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takut bagaimana bila Dajjal muncul, dia akan bawa kerosakan. Bila sebut Masih Dajjal, dia akan mengembara, dia akan berjalan membawa fitnah. Isa Al-Masih, Nabi Isa juga disebut Al-Masih, dia mengembara untuk menyampaikan dakwah. Allahu Akbar. Bila sebut Masih ini dikaitkan tentang berjalan dia untuk sebarkan Allah, kebaikan itu yang disebut pada Nabi Isa. Tapi Masih Dajjal itu yang disebut Dajjal. Dia akan bergerak, dia akan buat kerosakan. Kita dah masuk dah ni. Kita dah masuk gambaran-gambaran fenomena hujan turun pun kita tak rasa sejuknya air hujan tersebut. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, mari kita fikirkan, kita doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan pusing balik setelah kau beri hidayah cantik pada kami ya Allah. Macam riba yang kita cerita ini, kadang kita nak bermewah-mewah dengan pinjaman loan, subhanallah, dengan hutang yang ada interest yang bawa kita kepada riba, sedar atau tidak sedar ni. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, Nabi juga bersabda apa dia, menjelang datangnya hari kiamat, amalan riba akan bermaharajalela. Maksudnya apa? Dalam keadaan berleluasa sampai kita tak boleh nak tolak, sampai kita tak boleh nak halang untuk kita terjebak, terpengaruh atau dipengaruhi. Baik, dalam hadis yang lain juga, Samurah Ibnu Jundab menyatakan,
Satu hari Rasulullah bercerita kepada kami, semalam aku bermimpi bahawa ada dua malaikat yang datang menemuiku. Lalu kedua-duanya mengajakku pergi ke sebuah tanah yang suci. Kami berangkat sehingga kami tiba di sebuah sungai berisi darah. Allahu Akbar. Yang kita dengar sebelum ni kisah Isra' dan Mi'raj. Nabi bukan nampak tapi Nabi bermimpi. Di tepi sungai tersebut terdapat seseorang yang berdiri, di hadapannya terdapat batu. Di tengah sungai ada seseorang yang sedang berenang. Orang yang berada di tepi sungai memandang orang yang sedang berenang di sungai. Jika orang yang berenang tersebut hendak keluar sampai ke tebing, maka orang yang berada di tepi sungai melemparkan batu ke arah mulutnya. Akhirnya orang tersebut kembali ke posisinya semula, masuk balik dalam sungai tersebut. Setiap kali orang tersebut hendak keluar dari sungai, maka orang yang di tepi sungai melemparkan batu ke arah mulutnya sehingga dia kembali ke posisinya semula di tengah-tengah sungai. Maka aku bertanya, siapa sebenarnya orang itu? Salah satu di antara dua malaikat menjawab, yang engkau lihat berada di tepi sungai itu adalah pemakan riba. Di tengah-tengah sungai itu adalah pemakan riba. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, nampak benda ni remeh kan? Tapi real punya. Realiti hakikatnya hari ni. Yang kita kena sedar benar-benar. Orang beriman dia tak makan riba. Tak makan interest. Yang subhanallah, yang ada unsur-unsur gharar. Yang diragui dan sebagainya. Dan Rasulullah juga memberi amaran keras kepada umatnya. Kita renung baik hadis riwayat Tirmizi yang bermaksud berhati-hatilah dengan dosa-dosa yang tidak akan diampuni. Dosa-dosa yang tidak akan diampuni. Apa dia? Iaitu ghulul. Ghulul apa dia? Rasuah. Sesiapa yang mengambil harta melalui jalan cara khianat, maka harta riba tersebut kelak pada hari kiamat akan didatangkan kepada pelakunya dalam bentuk seksa yang pedih. Demikian pula pemakan harta riba. Sesiapa yang memakan harta riba, maka kelak pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan gila. Dalam keadaan gila. Dan berjalan bertatih-tatih. Tertatih-tatih, tidak tentu arah. Cuba tengok budak yang mula nak bangun, nak berjalan tertatih-tatih. Goyang-goyang nak jatuhkan. Dalam keadaan subhanallah. Dalam keadaan Allah payahkan dia berjalan. Ini gambaran orang yang makan harta riba. Dalam keadaan macam orang gila. Tak tentu arah. Ke mana nak dituju. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda lagi, demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya. Sesungguhnya akan ada di antara umatku yang suka menghabiskan waktu malamnya dengan pesta ria. Ini Nabi sebut ni. Menghabiskan malam dengan berseronok. Dengan penuh kesombongan. Serta permainan yang melalaikan. Lalu pada pagi harinya, mereka telah berubah menjadi kera dan babi. Hal ini disebabkan mereka menghalalkan berbagai hal yang haram dan suka memakan riba. Apa yang Allah halalkan, dia haramkan. Yang Allah haramkan, dia halalkan. Allahu Akbar. Hari ini saya nak sebut, rezeki itu berkat dengan cara yang baik. Rezeki itu berkat dengan cara yang halal. Rezeki itu berkat dengan cara yang Allah redha. Bila sebut berkat, ada manfaat kebaikan. Kadang tak perlu banyak, yang sedikit kita boleh agih. Yang sedikit kita boleh infak. Yang sedikit kita boleh bantu orang. Saya sebut tadi, cuba Google, cari nama, subhanallah, ikon hebat ni, Abdullah Ibn Mubarak. Bagaimana ulama yang hebat, zaman tabi'in. Begitu juga, bukan hanya ulama, tapi hartawan yang hebat. Allahu Akbar. Adakah dengan berinfak boleh membersihkan harta syubhah yang tidak kita sedari? Boleh. Tapi jangan kita jadikan yang haram itu untuk kita sedekah. Dalam keadaan kita bersedekah, boleh jadi kita jahil. Kadang kan kita terjebak dengan benda-benda ni, kita tak faham. Terjebak dengan sesuatu yang haram. Terjebak dengan sesuatu maksiat. Sebab apa? Kita tak faham. Kita dalam keadaan mengikut hawa nafsu. Orang yang ikut hawa nafsu, dia tak faham. Itu sebab orang yang faham, dengan dia belajar. Kita belajar ni bukan nak cari perbandingan. Bukan nak jatuhkan seseorang. Tapi makin kita belajar, makin ada rasa tunduk. Makin ada rasa takut dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takut nak buat dosa. Takut Allah murkai kita. Itu sebenarnya. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, cantik soalan tadi. Bila kita banyakkan bersedekah, itu sebab dalam kita solat sunat duha ada doa. Al-haram fatahiruhu. Yang haram itu mohon Allah sucikan.
dengan kita mohon keberkatan, kita bersedekah dan sebagainya, apapun, seluruh yang dirahmati Allah sedar benar-benar dunia permulaan. Dunia ni Allah nak test. Yang kaya pun dites, yang miskin pun dites, apa pun Allah nak test bagaimana keadaan kita sebenarnya. Saya sebut balik, ada orang sanggup gadaikan, korbankan agama untuk kepentingan dunia yang tak seberapa. Saya jumpa cashier yang tak bertudung, nampak dekat tag nama dia bertudung. Ada orang, ustaz, saya bekerja dekat kilang, majikan saya tak benarkan solat. Subhanallah, kita kena usaha keluar, kita nak rezeki, kita bekerja. Tapi sampai kita abaikan solat, bagaimana sebenarnya? Kita ingat, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajah. Orang yang bertakwa, Allah tunjukkan jalan keluar. Ada masalah macam mana pun, kita kembali pada Allah. Bukan kita dalam keadaan menagih pada manusia, la, tapi kembali pada Allah. Wa rizqu min haitsu la yahtasib. Allah kurnia rezeki yang tidak disangka-sangka. Subhanallah, ada hamba Allah dulu dia payah nak sembahyang, dia dah berhenti kerja. Dia buat bisnes kecil-kecil. Subhanallah, walaupun nampak kadang tak seberapa, tapi di sebalik itulah sebenarnya bila kita benar-benar kembali kepada Allah, Allah akan permudahkan urusan kita, Allah kurnia rezeki yang kita tidak sangka-sangka. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, malam ini kita cuba biarlah dalam keadaan payah sekalipun, tapi rezeki yang sampai pada kita, yang kita makan, yang kita minum, dalam keadaan Allah redha, dalam keadaan benar-benar halal, jauh daripada riba, jauh daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Selain itu, Jabir bin Abdullah juga mengatakan bahawa sesungguhnya Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberikannya, penulisnya dan dua orang saksinya. Rasulullah berkata, mereka semua adalah sama. Yang memberi, yang mengambil, yang makan dan sebagainya sama, kata Nabi. Lantas apa saja bentuk riba dan siapa jua yang terlibat dalam transaksi riba, mereka semua akan mendapat seksa azab yang sama. Seksa dan azab yang sama. Apa maksud dia? Kutukan laknat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para pelaku riba, menggambarkan betapa dahsyatnya keburukan. Betapa dahsyatnya keburukan yang terhasil daripada amalan riba. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita muhasabah, kita renung hari ini bagaimana rezeki yang kita dapat, gambaran makan minum kita pakai dan sebagainya. Bagaimana keadaannya. Cuba kita usaha untuk jauh daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW tidak pernah melaknat satu keburukan, melainkan keburukan tersebut membawa kemudaratan yang luar biasa, sama ada dalam skala individu bagi para pelakunya maupun dalam skala umum masyarakat, serta mengakibatkan kehancuran bagi kemanusiaan sejagat. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita berhenti sekejap. Di sini azan, masuk waktu isyak, yang dengar azan kita sahut, kita jawab. Antara doa yang Allah takkan tolak ketika azan berkumandang, dan ketika hujan turun dengan lebat. Di situ ada rahmat Allah. Silakan kita berhenti seketika.
Baik, seluruh yang dirahmati Allah, kita sambung sikit lagi. Berdasarkan tajuk riba tadi, Rasulullah SAW tidak pernah melaknat satu keburukan melainkan keburukan tersebut membawa kemudaratan yang luar biasa. Riba ni diharamkan apa dia? Apa sebab? Sebab mudarat. Ya, sama ada dalam skala individu, ya, melalui personal seorang-seorang bagi pelakunya maupun dalam skala umum masyarakat, serta mengakibatkan kehancuran bagi kemanusiaan sejagat. Allahu Akbar. Baik. Seluruh yang dirahmati Allah, kita renungi keadaan zaman kini. Mudahkah umat Islam menghindarkan diri? Mudah tak kita nak hindarkan diri daripada terjebak dengan riba ini? Mudahkah melakukan transaksi tanpa riba? Benar, banyak bank-bank yang berlabel syariah. Tetapi urat nadi ekonomi umat Islam masih di bawah kendalian yang bukan Islam, sehingga terpaksa melakukan transaksi yang disertai riba. Itulah realiti kehidupan yang dihadapi umat Islam di era moden kini. Allah alam, selesai satu tajuk. Jadi mudah-mudahan ada kefahaman dan ada manfaat daripada tajuk ini, kesedaran kita bersama. Apapun kita mohon, ya Allah, berilah petunjuk hidayah-Mu. Berilah petunjuk hidayah-Mu kepada kebenaran. Macam kita baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bila sebut ihdinas siratal mustaqim, mohon tunjuk jalan yang lurus dan mohon tunjuk jalan untuk istiqamah dengan kebaikan sebenarnya. Kita mohon kepada Allah, pada Engkau yang kami sembah, pada Engkau kami mohon pertolongan. Kita sembahyang dan kita mohon tolong, ya Allah, jaga sembahyang aku. Mohon tolong, ya Allah, jaga agama aku. Itu sebenarnya. Itu sebab kita fokus benar-benar. Tanda-tanda ciri-ciri ahli syurga, kita ulang kaji balik, ada 7. Yang pertama, iman. Iman inilah yang menghalang kita daripada kemaksiatan, yang menghalang kita daripada dosa dan sebagainya, yang kita bentuk daripada ibadah keyakinan kita daripada hati ni. Itu nombor 1. Yang kedua apa dia? Khusyuk dalam solat. Bila sebut khusyuk dalam solat, antara yang disebut ciri-ciri orang yang berjaya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman yang khusyuk dalam solat dia. Yang khusyuk dalam solatnya, ada hati. Dalam ayat yang lain, wasta'inu bis sabri was salah. Mohon pertolongan pada Allah dengan jalan sabar dan solat. Wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya 2 ni berat. Illa alal khasyiin. Melainkan orang yang fokus. Melainkan orang yang benar-benar khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, ciri-ciri ahli syurga, apa dia? Seluruh yang dirahmati Allah. Kita tinggalkan perkara yang sia-sia. Zaman hari ini, kadang banyak di antara kita, bukan hanya bazir duit yang kita faham, tapi bazirkan masa. Mulut kita bercakap benda yang lara, perbuatan kita juga perkara-perkara yang lara. Dengan handphone ini juga, teknologi yang bawa kita lara, dok layan video, dok layan TikTok dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Ingatan saya juga. Dan yang keempat, apa dia? Jaga amanah. Ingat, harta tu amanah. Bagaimana cara yang kita dapat? Dengan cara yang baik atau tidak baik, amanah. Dan yang kelima apa dia? Jaga amalan. Banyakkan amalan kebaikan, tinggalkan langsung amalan-amalan yang jahat, amalan-amalan yang buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar zarah Allah akan nilai kebaikan, dan sebesar zarah juga Allah akan nilai keburukan yang dilakukan. Dan yang keenam apa dia? Kita perbanyakkan sedekah. Sedekah inilah amalan yang Allah paling sukai. Sampaikan orang yang dah mati minta hidup seketika nak bersedekah. Dan yang akhir sekali, jaga solat. Orang yang jaga solat, Allah akan jaga dia. Ingat, tak ada istilah kena tinggal sembahyang. Walau sakit macam mana pun, kena sembahyang. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, sekadar ini untuk tajuk ini. Kita akan sambung di pertemuan akan datang. Saya buka, anda ada soalan, silakan. Melalui platform Gemenur Iman, begitu juga di TikTok, begitu juga di Facebook, live Facebook Ustaz Ashraf. Silakan. Anda ada soalan, saya buka. Silakan jemaah yang ingin mengajukan soalan pada Ustaz, silakan. InsyaAllah kuliah ni, walaupun saya ke Mekah, saya sebut pada yang bertanya pada saya yang menguruskan kuliah ni, yang WhatsApp saya tentang kuliah setiap minggu hari Selasa. Dia kata macam mana Ustaz ke Mekah nanti? Saya kata tak apa, ke Mekah kita teruskan. Saya berada di Mekah, teruskan, seronok. Walaupun waktu tu agak berbeza, tapi tak ada masalah. Sebelum ni dengan Brunei pun, melalui kelas tafsir dan sebagainya. Sampaikan kita tawaf pun, saya share gambar ketika tawaf
secara live insya-Allah. Apa yang boleh saya kongsikan insya-Allah. Saya akan berangkat 18 atau 20 Jun ni insya-Allah. Silakan. Kalau ada soalan. Ada tidak? Kalau tak ada, saya rasa cukup sekadar ini. Kita tunggu di pertemuan akan datang, boleh? Boleh admin? Kalau dah tak ada soalan, tak ada soalan yang nak ajukan pada Ustaz. Okey, kalau tak ada tak apa. Mungkin faham kot insya-Allah. Mudah-mudahan ada kefahaman, Allah buka petunjuk hidayahnya, Allah sampaikan gerak hati kita. Benda-benda ni kadang kita kena ambil serius. Benda ni serius punya. Benda ni sangat-sangat penting. Bukan kita boleh buat main-main. Nabi sebut perkara yang buruk dalam keadaan kita sedar atau tidak sedar. Benda yang haram, benda yang Nabi larang, Allah juga larang. Apa dia? Benda yang beri kemudaratan. Makan babi. Babi tu haram. Sebab apa? Masak macam mana pun ulat dia komandir tak mati. Allahu Akbar, tak bersih. Kalau diteropong dengan teleskop tu. Macam itulah arak, kenapa haram? Mudarat. Jadi mabuk dan sebagainya. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah. Saya tadi jumpa satu cikgu lama lah, cikgu pencin. Dia kata nak ada doktor. Subhanallah, ada remaja yang nak ambil SPM. Yang bunuh diri. Bila dia cek, bukan masalah daripada klinik tersebut. Tapi bila dia cek apa dia yang berlaku, dia macam ada tekanan. Dia dah terbiasa dengan arak. Dan dia ada penyakit TB. TB tu, subhanallah, kesan daripada hubungan seks. Hubungan seks yang di luar daripada subhanallah secara halal dan sebagainya, bukan dengan secara halal. Itu yang berlaku. Jadi apapun, hari ini kita diuji dengan fitnah, diuji dengan didedahkan pelbagai maksiat dan dosa. Jadi kita mohon pada Allah untuk kekuatan-kekuatan ini. Majlis ilmu saya tengok Gemenur Iman banyak kuliah-kuliah yang dia anjurkan, follow. Apa yang boleh di mana pun kita follow. Di TikTok pun canggih, di Facebook pun apa yang boleh, silakan. Jadi saya rasa sekadar ini untuk kuliah kali ini saya minta maaf saya batin. Mudah-mudahan. Assalamualaikum Ustaz, maaf. Waalaikumsalam. Ustaz nak tanya Ustaz. Silakan. Ustaz, saya nak tahu, Ustaz tolong beri pencerahan apa maksud asabiyah Ustaz? Berfikiran terbuka, tidak asabiyah. Asabiyah tu berpuak-puak. Hanya satu puak yang diikut. Puak lain dia tak ikut. Maksudnya senang cakap bahasa hari ni kroni lah. Dia berpegang pada kroni. Asabiyah berpuak-puak. Islam tidak mengajar berpuak-puak. Sedangkan hijrah Nabi pun menyatukan kaum Ansar dan Muhajirin. Ansar dan Muhajirin disatukan. Bermakna asabiyah tu bahasanya berpuak-puak. Bila sebut puak-puak, ini kau itu kau ini kumpulan aku, ini kumpulan kau, tak boleh. Itu yang bercanggah dengan perpaduan yang Islam bawa. Itu yang boleh saya jelaskan. Faham insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ada soalan lain? Kalau tak ada, kita tutup kuliah kita untuk malam ini. Baik. Nampaknya tak ada dah kot, kita tutup lah Ustaz ya. Baik. Mungkin penerangan Ustaz tu dah difahami insya-Allah. Jadi alhamdulillah. Amin Allahumma ya amin. Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Jazakallahu khairan kasiran. Al-Fadil Datuk Ashraf Suharin yang bersama kita syarah tentang hadis-hadis sahih terbukti masa kini daripada tajuk kita malam ini adalah tajuk riba. Jadi amalan riba ni dilarang sama sekali. Jadi kita muhasabahlah, renung-renungkan apa yang telah disampaikan tadi. Banyak yang penerangan yang begitu jelas, yang terperinci. Semoga bermanfaat bagi kita, beri barakah. Kita mohon pada Allah mudah-mudahan kita dijauhi daripada segala musibah dan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, terima kasih kepada para jemaah pencinta ilmu yang sudi mengimarahkan kuliah, mudah-mudahan bermanfaat, barakah apa yang telah sampaikan, dan mudah-mudahan Allah limpahkan kita rezeki yang diberkahi dan Allah merahmati, melindungi segala urusan kita dan Allah gandakan amal ibadah kita insya-Allah.
Dan kuliah seterusnya ialah pada pukul 9.15 iaitu kita ada tahsin Al-Quran dan juga Makhrijul Huruf bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Humaira Muhammad Saleh. Jadi teruskan bersama dengan kuliah Isyak kita sebentar lagi. Jadi itu saja untuk malam ni. Sebelum kita berundur, mari sama-sama kita mendengar Ustaz baca tasbih kafarah. Mungkin Ustaz nak doakan sikit dulu pada para jemaah. Doa tasbih kafarah dan menutup kuliah dengan surah Al-Asr dan surah Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berkatilah himpunan ilmu kami pada malam ini, Ya Allah. Campakkan hidayah petunjuk-Mu kepada kami, Ya Allah. Kami belajar, kami makin tenang. Kami ibadah, kami makin tenang, Ya Allah. Dia bawalah, Ya Allah, kami istiqamah dengan kebaikan ini, Ya Allah, berterusan hingga akhir hidup kami, Ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan kami orang yang jauh daripada Engkau, Ya Allah. Jangan jadikan kami orang yang sombong, Ya Allah. Jangan jadikan kami orang yang kufur, Ya Allah. Jadikan kehidupan kami seluruh dengan kebaikan, akhirat kami juga seluruh dengan kebaikan, Ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami yang sangat-sangat banyak ini, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf saya batin, maafkan saya, doakan saya. Kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.